Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian? Cikgu doakan murid-murid semuanya berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama keluarga yang tercinta. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Islam dalam bahagian akidah yang bertajuk kufur. Tajuk kufur ini sangat penting untuk murid-murid faham akan isi kandungannya. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Dalam tajuk ini kita akan membincangkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, maksud kufur. Yang kedua, hukum kufur. Yang ketiga, jenis-jenis kufur. Yang keempat, kesan kufur. Yang kelima, faktor yang mendorong kekufuran. Dan yang keenam, tindakan untuk menjauhi kufur. Itu dia 6 perkara yang kita hendak bincangkan pada hari ini. Baik murid-murid, dah sedia dah nak belajar? Mari cikgu terangkan satu persatu tentang perkara-perkara ini. Baiklah, yang pertama, maksud kufur. Apa dia maksud kufur? Murid-murid pernah dengar perkataan kufur? Kufur ini maksudnya adalah tidak percaya atau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Orang yang tak percaya atau beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, itu kufur. Jadi, orang yang kufur ini apa hukumnya? Hukum kufur ialah sesat. Hukum kufur adalah sesat. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Cikgu akan bacakan dan murid-murid juga boleh ikut bersama cikgu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Apa maksudnya? Maksudnya, sesiapa yang kufur kepada Allah, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ, dan para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab, wa rusulihi, dan para rasul, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, faqad dalla dalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Di sini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bahawa sesiapa yang kufur, yang ingkar kepada Allah, pada malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat, maka dia sudah jauh tersesat. Dia adalah di kalangan orang yang sesat. Jadi murid-murid, kufur ini ada 2 jenis. Kufur ini ada 2 jenis. Satu namanya kufur i'tiqad. Yang kedua namanya kufur amalan. Secara umumnya, cikgu nak bagi maksud kat sini, kufur i'tiqad ini adalah dari segi kepercayaan dia. Manakala kufur amalan adalah kufur daripada segi perbuatannya. Mari cikgu terangkan satu persatu akan maksud jenis-jenis kufur ini. Baiklah, jenis kufur yang pertama adalah kufur i'tiqad. Kufur i'tiqad ini adalah mereka yang menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tolak, dia tak percaya dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Tidak percaya bahawa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Kita sebagai umat Islam wajib percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Seperti mana kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Walaupun kita tidak pernah jumpa Nabi, walaupun kita tidak pernah lihat Nabi, banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang membuktikan akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena percaya. Jangan jadi kufur i'tikad, iaitu tidak percaya akan kenabian Nabi Muhammad. Baiklah, itu dia kufur i'tikad. Yang kedua adalah kufur amalan. Apa dia kufur amalan ni? Kufur amalan ni adalah mereka yang menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Dia gunakan apa yang Allah bagi dekat dia dengan cara yang salah dan berdosa. Salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Duit poket ni maksudnya duit hasil daripada dia bekerja. Dia bekerja yang halal. Dapat duit tu digunakan untuk berjudi. Berjudi adalah satu perkara yang salah dan berdosa besar. Itu dia kufur amalan. Orang macam ini dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Nabi, akan tetapi amalannya itu dikategorikan sebagai kufur, kerana telah menggunakan nikmat yang Allah bagi itu dengan cara yang salah dan berdosa. Baiklah, seterusnya murid-murid. Apakah faktor yang mendorong kekufuran? Apakah perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu boleh menjadi kufur? Yang pertama adalah kemungkinan dia tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Pembelajaran dari segi agama, akidah yang kita belajar sekarang ni, dia tidak dapat, dia tak tahu, dia tidak dapat dengan betul. Baiklah, yang kedua, dia menurut hawa nafsu. Menurut hawa nafsu. Nafsu ni biasanya ke arah kejahatan ataupun ke arah yang tidak baik. Inginkan kemewahan yang keterlaluan, menjadikan seorang itu berjudi untuk mendapatkan duit yang lebih banyak. Itu faktor-faktornya yang membuatkan mungkin orang itu menjadi kufur. Baiklah, yang ketiga adalah lemah pegangan agama dalam kehidupan. Lemah pegangan agama dalam kehidupan. Pegangan agama ni macam mana? Pegangan agama ni bukan kita pegang macam pegang sesuatu tu. Pegangan agama ni adalah kita punya kepercayaan dalam diri kita tentang agama Islam. Dia menjadi lemah. Lemah kerana apa? Kerana mungkin amalan-amalan yang kita lakukan tidak sempurna. Kita punya solat tidak sempurna. Kita punya mengaji Al-Quran tidak sempurna. Itu menyebabkan lemah pegangan agama kita. Jadi apabila syaitan membisikkan sesuatu perkara kejahatan, kemungkaran, kita mudah ikut. Itu dia faktor yang mendorong kekufuran. Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Dia terikut-ikut akan kemewahan dunia, yang menyebabkan dia melakukan sesuatu kekufuran. Murid-murid yang dikasihi sekalian, untuk pengetahuan murid-murid, kita sebenarnya hidup ni akan hidup di dua alam, iaitu alam dunia yang kita duduk sekarang, dan alam yang satu lagi adalah alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Yang mana di akhirat nanti ada dua tempat, iaitu syurga dan neraka. Jadi yang akan masuk syurga adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Allah SWT, dia akan masuk syurga. Manakala orang yang kufur, orang yang tak percaya akan Allah dan Rasulnya, dia akan masuk neraka. Dan untuk pengetahuan murid-murid, keadaan syurga itu adalah lebih indah lagi dengan kesenangan hidup di dunia. Oleh itu, kita sebagai umat Islam
janganlah terpedaya dengan kesenangan dan kemewahan hidup di dunia. Kita kena ingat, kita akan hidup di alam yang lain yang kekal selama-lamanya, iaitu di akhirat. Dan kita harapkan di akhirat nanti kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, di dunia ini kita hendaklah sentiasa buat baik dan beriman kepada Allah Ta'ala. Baiklah, seterusnya, apakah kesan kufur? Orang yang kufur ni, apa kesan kepada dirinya? Yang pertama, dosa besar. Seorang itu mendapat dosa besar dan diberi ancaman seksa dan azab di akhirat. Seperti mana yang cikgu katakan tadi, bila kita kufur kepada Allah Ta'ala, kita akan dimasukkan ke dalam api neraka, diancam seksa dan diazab di akhirat. Mudah-mudahan kita terlepas daripada perkara-perkara tersebut. Yang kedua, merosakkan iman. Iman kita ni rosak. Iman ni adalah kepercayaan kepada Allah. Rosak. Bila rosak ini, memudahkanlah syaitan-syaitan berbisik perkara-perkara kemungkaran dan kita mudah ikut apa yang syaitan itu suruh buat. Baiklah, yang seterusnya, yang ketiga, tiada rahmat Allah dan tiada ketenangan jiwa. Orang yang kufur ini, Allah Ta'ala tak rahmat dia. Rahmat ni maksudnya apa? Allah Ta'ala bagi dia bahagia, bagi dia hati tenang, bagi dia gembira. Walaupun duit banyak, dia berjudi dapat duit banyak, tetapi Allah tak bagi rahmat kat dia. Allah Ta'ala tak bagi ketenangan dalam diri dia. Itu dia kesan daripada kufur. Walaupun kaya, hati tak tenang, hati gelisah je. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian, seterusnya, apakah tindakan kita untuk menjauhi kekufuran? Macam mana cara untuk kita elak daripada menjadi seorang yang kufur ini? Baiklah, yang pertama adalah menjaga amal ibadah. Kita kena jaga amal ibadah kita. Kita kena jaga solat kita. Kita kena jaga puasa kita. Kita kena jaga bacaan Al-Quran kita. Dan kita juga hendaklah melipat gandakan amalan dan tabah dalam menuntut ilmu. Melipat gandakan ni maksudnya tambah lagi. Kalau sebelum ni kita solat wajib saja, solat yang fardu wajib. Dan kita kalau boleh tambah yang sunat. Contohnya solat duha. Dan perlu tabah dalam menuntut ilmu, terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, khususnya dalam akidah. Supaya ilmu tentang kepercayaan kita kepada Allah itu adalah betul dan benar. Baiklah, yang kedua, sentiasa berdoa, memohon memantapkan iman. Ini adalah tindakan yang perlu kita buat. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditetapkan iman ini, dimantapkan iman ini kepada Allah. Ada doa yang disarankan, iaitu ikut bersama-sama cikgu doanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kita ulang sekali lagi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Yang membolak-balikkan hati ni siapa? Allah. Wahai Allah. Wahai yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi. Tetapkan hatiku. Ala dinik. Dalam agamamu. Kita doa. Setiap kali semayang, selepas semayang kita doa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ataupun kita baca dalam bahasa Melayu, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Doa dalam bahasa Melayu pun Allah Ta'ala terima. Baiklah, perkara yang ketiga adalah sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Sentiasa tambah ilmu pengetahuan. Sentiasa belajar dan belajar. Terutamanya dalam bidang
agama, khusus dalam akidah ini. Dengan cara kita menghadiri majlis ilmu, selalu jumpa guru-guru untuk kita mendalami ilmu agama. Barulah kita punya keimanan itu, ilmu yang kita dapat itu kita dapat amalkan dengan baik dan dalam masa yang sama dapat menjauhi daripada kekufuran. Yang keempat, dapat mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Macam mana nak kawal hawa nafsu ni? Semua orang mesti ada nafsu. Nafsu nak ni, nak ni. Mesti ada. Setiap manusia ada nafsu. Tetapi kena kawal. Cara nak kawal adalah kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Dan sentiasa bersederhana dan bersyukur. Bersikap sederhana dan bersyukur ini adalah sangat penting. Penting. Kalau tak, kita nakkan yang kemewahan, yang hebat-hebat. Bila kita tak ada duit, itulah terjadinya seorang itu berjudi untuk mendapatkan duit yang banyak. Jadilah seorang itu kufur dari segi amalannya. Kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak melakukan perkara-perkara sedemikian. InsyaAllah. Banyak-banyakkanlah berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Baiklah murid-murid yang dikasihi sekalian. Kufur ini adalah satu dosa besar yang membawa kesesatan dan kerosakan iman. Jadi kita sebagai umat Islam perlu menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada kekufuran. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu doakan murid-murid dapat memahami apa yang cikgu terangkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Islam yang terbaik, yang sentiasa menjaga amalan kita, insya-Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan di dalam syurga Allah. Baiklah, itu saja cikgu nasihatkan murid-murid sentiasa mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.